Kenapa dia tutup muka mereka dengan baju? Supaya Nabi Allah Nuh ni tak kenal mereka. Tapi itulah kaum dia. Okey. Apa maksud wa asarru? Mereka tetap dengan keadaan yang asal. Dan apa maksud mereka sombong? Mereka tak nak dengar lah. Mereka tolak mereka tolak seruan Nabi Allah Nuh, dan mereka tak nak tunduk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tindakan selepas tadaburnya apa? Jangan patah semangat, teruskan dakwah. Jadi jadikan kisah Nabi Allah Nuh ni sebagai motivasi dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita mengulangi ayat yang ketiga pada pagi ini insya-Allah, yang mana kita telah berhenti sedikit lagi perincian ayat ketiga pada hari Khamis yang lalu. Jadi kita ulanglah kembali. Moga-moga pengulangan ini dapat memberikan pengukuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An a'budullaha wattaquhu wa ati'un. Okay, ayat yang ketiga ini ada tiga seruan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya. Seruan inilah yang diulang selama 950 tahun. Yang pertama, Nabi Nuh memerintahkan mereka perkara yang paling usul sekali, paling asas sekali adalah mereka kena menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan pergi menyembah patung-patung yang telah dibuat hasil daripada 5 nama alim ulama itu. Kemudian Nabi Allah Nuh memerintahkan mereka supaya takut kepada Allah. Istilah dia adalah bertakwa, takut kepada azab Allah dengan buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, Nabi Allah Nuh memerintahkan kaumnya supaya dengar cakap dia, taat kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, kerana Nabi Allah Nuh ini Allah yang telah utuskan beliau kepada kaumnya. Jadi dia ini adalah utusan Allah. Nak tak nak, kaum dia kena taat kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Okay. Jadi kita telah sebutkan beberapa pengajaran tentang ayat ini. Okay. Kenapa Nabi Allah Nuh ini patut ditaati? Kerana kita sedia maklum, apabila Allah menghantar Rasul, memang perlu taatilah. Sebab itu salah satu daripada rukun iman kepada Rasul, iaitu membenarkan Rasul. Baik, kita masuk kepada ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat ini, kalau kita nak buat kesinambungan daripada ayat yang telah kita baca sebelum ini, contohnya ayat nombor 2. Kalau ayat nombor 2, Nabi Allah Nuh menyeru kaumnya untuk memberikan peringatan. Maka ayat yang keempat yang kita akan baca sebentar lagi, Nabi Allah Nuh ini dia memberikan berita gembira. Ini ayat nombor ni. Ini ayat nombor 4 dengan ayat nombor 2. Maksudnya begini. Kalau ayat nombor 2 lebih merujuk kepada Nabi Allah Nuh sebagai nadhir, sebagai pemberi ancaman. Okey, pemberi amaran. Tapi ayat nombor 4 rupanya ada tugas yang satu lagi, adalah untuk membawa berita gembira. Kalau ayat yang sebelum ni bentuk menakut-nakutkan, tapi ayat yang keempat, Nabi Allah Nuh dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang baik. Okey. Satu lagi kesinambungan, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam pada ayat yang keempat ini akan menyebutkan apakah berita baik yang akan diterima oleh kaumnya jika mereka ikut tiga perkara pada ayat yang ketiga tadi tu. Sembah Allah,
buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dan juga dengar cakap Nabi Allah Nuh itu ada dua berita baik. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam telah memberitahu kepada kaumnya, nescaya, iaitu pasti, Allah akan mengampuni sebahagian. Kalau ikutkan bukan sebahagian, sebenarnya secara keseluruhan daripada dosa-dosa kamu. Jadi kita tahu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh adalah mensyirikkan Allah. Nabi Nuh kata, kalau buat 3 perkara itu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu. Yang kedua, Allah akan memberi kamu hidup hingga ke suatu masa yang tertentu. Okey, memberi kamu hidup tu maksudnya Allah panjangkan umur kamu, membawa maksud Allah tidak akan mengazab kamu. Itulah maksud dia. Okey, sampai satu ketika kamu akan mati, tetapi kalau kamu buat 3 perkara itu, Allah akan beri kamu elak daripada kena azab. Sebab tu kamu akan hidup sampai satu masa. Kemudian Nabi Allah Nuh memberitahu, sesungguhnya ajal, iaitu kematian yang Allah tetapkan, azab yang Allah tetapkan, apabila sampai masanya, tidak akan dapat diakhirkan kalau kamu mengetahui tentang hakikat hakikat kematian itu. Okey, jadi ayat ini merujuk kepada 2 kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kaum Nabi Nuh ni umurnya berapa lama? Panjang umurnya, 950 tahun. Lepas tu baru kena azab. Kalau mereka ikutlah cakap Nabi Allah Nuh, mungkin umur mereka lebih panjang lagi. Okey, so ayat ini kita dapat belajar, sebenarnya ayat ini ia berbentuk apa? Memberi berita gembira. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Nisa ayat nombor 165, memang tugas Rasul ni dia bukan sekadar nak menakut-nakutkan tentang azab neraka, tetapi Rasul ni juga dia akan memberi berita gembira tentang balasan dari Allah, tentang syurga. Sebab itu dia dipanggil mubasyirina wa munzirina. Rasul itu kalau Allah hantar, dia akan bawa berita gembira dan memberikan peringatan. Cuma isunya adalah, kata para ulama, kenapa ayat surah Nuh ini dia tidak menyebut perkataan memberi berita gembira? Kerana konteks surah Nuh adalah untuk menunjukkan penolakan kaum Nabi Allah Nuh. Sebab itu pada ayat yang awal kan, ayat pertama Allah kata, kami hantar Nuh untuk memberikan peringatan. Sebab itu tak disebut secara jelas membawa berita gembira. Tapi ayat 4 tadi tu kita nampak secara tak langsung membawa berita gembira. Okey, apa maksud ayat inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar dalam konteks ayat tadi tu? Maknanya dalam ayat tadi Nabi Allah Nuh sebenarnya mereka nak mengajak kaum dia, kata Ibnu Katsir, cepat kamu kena dengar kata aku. Okey, sembahlah Tuhan.
Okey, bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab dibimbangi Allah menurunkan azab. So kalau Allah turun azab, tak boleh dielak dan kamu matilah. Jadi kalau kamu nak panjang umur lagi, elak daripada azab itu turun di dunia, maka ikut 3 perkara tadi. So apa pengajaran yang dapat kita belajar? Nombor 1, tugas para rasul adalah memberikan amaran tentang azab. Ni seperti ayat yang kedua kita belajar. Dalam masa yang sama adalah menyampaikan berita gembira. Okey, pelajaran nombor 2 kelebihan orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Yang pertama, dapat pengampunan dosa. Dan yang kedua, Allah jauhkan daripada azab dunia, bala, bencana, malapetaka di dunia. Okey, nombor 3, ajal kematian. Seperti mana bentuk datangnya azab tidak dapat ditangguhkan atau diawalkan walaupun sedikit. Pelajaran nombor 4, orang kafir ini mereka sebenarnya tidak ada ilmu yang cukup, petunjuk untuk menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Maknanya kalau mereka tahulah hakikat itu, tentu mereka akan ambil tindakan daripada apa disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Okey, apa tindakan yang boleh kita belajar? Ada 3. Yang pertama, walaupun ayat tadi tentang kaum Nabi Allah Nuh, tetapi watak itu masih lagi boleh berlaku. Maka kita jauhkanlah perbuatan syirik dan taatilah segala perintah Rasul. Kerana Nabi Allah Nuh ni, dia adalah Rasul yang menjadi ikutan ke semua Rasul. Dakwah dia, apa yang disampaikan. Maka tindakan yang kedua, kita ni kalau nak tahu apa yang Nabi Allah Nuh sebut itu, bentuk ancaman itu boleh berlaku, maka kita boleh pelajarilah kisah umat-umat yang terdahulu yang telah Allah azab. Okey, tindakan yang ketiga, segeralah buat ketaatan sebelum Allah menurunkan sebarang malapetaka. Okey, kita teruskan ayat yang kelima. Okey, ayat yang kelima ni kita baca terlebih dahulu, lepas tu saya akan buat kesinambungan ayatnya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Baca terjemahan dulu. Nabi Allah Nuh, dia menyeru pula kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia luahkan apa yang telah umat dia buat selama berapa ratus tahun, 950 tahun. Dia mengadu, dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dia kata, ini sesungguhnya aku ni da'autu, telah menyeru kaumku. Bila? Laila, Laila waktu malam, dia terbalik ni, waktu Laila malam, wa nahara waktu siang. Okey, apa maksud dia? Nabi Allah Nuh ni, dia tak berhenti-henti menyeru kaumnya. Kalau ada kesempatan waktu malam, dia sampaikan. Kalau ada kesempatan waktu siang, dia sampaikan. So kena buat kuliah malam kan, siang ada, malam ada. Okay, Nabi Allah ni dia bijak. Kalau orang itu tak boleh jumpa siang, dia jumpa malam. Kalau tak boleh jumpa malam, dia jumpa siang. Maknanya berterusan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. So apa kesinambungan dengan ayat sebelum ini? So kita dapat belajar, ini adalah tempoh waktu yang Nabi Allah Nuh gunakan untuk berdakwah kepada kaumnya. So apa yang kita dapat belajar, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Nombor 1, kalau kita mengalami sebarang mihnah, tribulasi, pelbagai dugaan dalam dakwah, nak mengajak orang buat baik ni bukan senang, nak tegur orang buat salah ni pun bukan senang.
Jadi apa-apa yang berlaku, mengadulah kepada Allah. Jangan merungut kepada manusia. Jangan merungut kepada mengadu kepada manusia lah, tapi mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Tuhan yang mengarahkan untuk berdakwah. So Nabi Allah Nuh cerita kepada Allah apa yang telah dia buat. Dalam masa yang sama kita dapat belajar, inilah usaha yang gigih, yang berterusan yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh semata-mata menunaikan tugasan yang Allah beri kepada beliau tanpa mengira kepenatan siang ataupun malam. Maka kita kena ikut macam Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sampaikan. Selagi ruang masih ada, sampaikan. Baik, ayat nombor 6. Kita baca ayatnya. Falam yazidhum du'ai. Kita bawa balik ayat. Falam yazidhum du'ai illa firara. Okay. Nabi Allah Nuh dia cerita lagi apa yang dia dah buat dalam dakwah dia. Dia kata sepanjang aku dakwah mereka siang dan malam, berapa tahun? 950 tahun. Siang malam malam siang dia dakwah. Tapi apa impak dakwah dia tu? Falam yazidhum, tetapi seruanku itu tidak memberikan mereka sebarang faedah. Maknanya mereka bukan nak taubat, bukan nak dengar cakap dia, illa firara, melainkan menambahkan mereka melarikan diri. Maknanya lagi didakwah, lagi jadi degil, lagi dakwah, lagi nak lari. Agak-agak kaum Nabi Allah ni orang yang macam mana? Bukan 1 hari 2 hari, 950 tahun. Jadi tuan-tuan janganlah patah semangat. Sebab pengajaran ayat ni kita dapat belajar apa? Penolakan kaum Nabi Allah Nuh terhadap seruan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan nombor 2 kita dapat belajar kaum Nabi Allah Nuh adalah kaum pertama dalam sejarah hidup manusia yang telah menolak seruan yang disampaikan. Jadi tindakan selepas tadaburnya apa? Jangan patah semangat, teruskan dakwah. Jadi jadikan kisah Nabi Allah Nuh ni sebagai motivasi dalam hidup. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat nombor 7. Kita laju sikit. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Tengok Nabi Allah Nuh cerita lagi. Kaum dia buat apa dekat dia? Bukan semakin melarikan diri. Dia cerita tengok baca terjemahan dia. Dan sesungguhnya setiap kali aku seru mereka. Bila serunya? Malam siang, malam siang. Aku seru itu supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Tetapi mereka buat apa? Mereka menyumbatkan telinga dengan jari masing-masing. Yang kedua, mereka menyungkupkan baju ke mukanya dalam keadaan berdegil dengan keingkarannya.
Dan mereka buat apa? Mereka bersikap sombong yang melampau-lampau. So ada, kita sebut apa ni, macam ada 4 lah. Nombor 1, mereka tak nak dengar Nuh cakap apa. Kalau dulu kalau ada headphone kan, kalau ada headphone dulu, kalau ada earphone, dia letak kat situ kan, supaya tak ada dengar Nuh cakap apa. Sedangkan Nabi Allah Nuh, dia bukan suruh apa, dia suruh dapat pengampunan Allah, ditawarkan dapat pengampunan Allah. Lepas tu mereka tutup baju ke dalam muka mereka. Lepas tu mereka tetap tak nak berubah, nak sembah juga patung-patung tu dalam keadaan mereka sombong. Nak tahu macam mana mereka sombong? Kita akan tengokkan ayatnya. Okey, kenapa dia tutup muka mereka dengan baju? Supaya Nabi Allah Nuh ni tak kenal mereka. Tapi itulah kaum dia. Okey. Apa maksud wa asarru? Mereka tetap dengan keadaan yang asal. Dan apa maksud mereka sombong? Mereka tak nak dengar lah, mereka tolak kebenar, mereka tolak seruan Nabi Allah Nuh, dan mereka tak nak tunduk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. So pengajaran dia kita dapat sebelum kita berhenti. Nombor 2, pelajaran yang pertama, kita mendapati kaum Nabi Allah Nuh ini, mereka tolak tawaran untuk dapat pengampunan Allah. Kalau macam kita ni sangat memerlukan pengampunan Allah kan, jadi mereka tolak. Yang kedua, kita dapat belajar macam-macam cara yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh ini semata-mata nak menolak dakwah Nabi Allah Nuh. InsyaAllah esok saya akan tunjukkan ayat-ayat lain apa yang mereka buat. Bukan sekadar tutup telinga, bukan sekadar sungkupkan baju ke muka, ada lagi beberapa perkara lain. Tapi itu kita akan sambung esok insya-Allah. Nota, sebab dia kisah Nabi Allah Nuh ni dia panjang dakwahnya, so notanya lambat sikit. InsyaAllah saya cuba beri dalam tempoh minggu ni juga, saya cuba insyaAllah tuan-puan ya. Tapi tak sampailah 950 tahun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma